Apa khabar semua? Nampak masih celik lagi. Perikatan Nasional adalah suatu gagasan politik baru yang saya pelopori sendiri atas dasar bahawa untuk kita menentukan suatu hala tuju negara kita yang lebih baik, yang lebih maju dan berjaya, yang lebih sejahtera. Yang agak menariknya ialah walaupun gagasan itu saya kemukakan di peringkat awal-awal pembentukannya, tidak lain dan tidak bukan pucuk pimpinan PAS sendiri, Tok Guru Haji Hadi Tan Sri, yang menyambut baik, dan PAS adalah antara pengasas utama yang telah membentukkan Perikatan Nasional ini. Syukran jaziran kasiran. Karena saya yakin bahawa pimpinan PAS dan Bersatu di waktu itu, sebelum lagi kita menerima gerakan menjadi ahli komponennya, yakin karena dasar dan asas perjuangannya kita nak bentuk ini suatu yang amat mulia. Antaranya ialah untuk kita menentukan satu masa depan rakyat Malaysia yang lebih baik, yang lebih sejahtera, yang lebih murni, untuk membentuk sebuah kerajaan yang ditegakkan atas dasar amar ma'ruf wa nahi mungkar, atas tujuan untuk membentuk sebuah kerajaan yang amat prihatin tentang masalah rakyat dan negara, atas dasar membentuk sebuah kerajaan yang cukup berintegriti, yang disegani dan dihormati. Itu prinsip asas kenapa Perikatan Nasional terbentuk dan didokong bersama, antaranya ialah Bersatu dan PAS. Nampaknya bukan kami Bersatu dan PAS, dah lama rakan kita gerakan mengending-ngending, itu bahasa orang Johor, untuk bersama-sama dengan kita, dan atas dasar muafakat inilah maka kita terima gerakan menjadi anggota baru dalam Perikatan Nasional. Ahlan wa sahlan, welcome. Dua lagi parti yang ada ialah daripada Sabah, iaitu parti SAPP dan STAR. 5 komponen parti terbentuk untuk gagasan Perikatan Nasional ini. Tetapi yang penting bukan pembentukannya saja. Yang saya nak nyatakan sini, disebabkan asas permulaan pembentukan itu berdasarkan nawaitu. Innamal a'malu binniyah. Nawaitu kita ialah sesuatu yang baik. Sebab itu bila kita bentuk ini, kita tak ada selindung antara kita sesama kita. Siapa kita itu? Saya, Tok Guru, Dominic, Jeffrey Kitingan dan Yong Tek Lee, ini pemimpin yang tertinggi parti-parti yang ada. Bila mana kita meneliti situasi dan perkembangan-perkembangan yang ada dalam negara kita, ada pihak-pihak di kalangan kita yang memikirkan usaha mesti dibuat. Antara contoh yang paling utama ialah untuk mewujudkan suatu kesatuan dan perpaduan ummah. Ummatun wahidatun, kesatuan ummah, wahdatul fikri wa wahdatul qalbi, nak dibentuk itu. Jadi atas dasar itu maka kami tidak selindung. Tidak ada yang kami simpan dan hanya untuk kami sahaja. Bila mana saya berdapat penting dan perlu untuk kita membuat apa-apa libat urus ataupun engagement dengan mana pihak atas tujuan dan asasnya untuk mengukuhkan hubungan kita dalam Perikatan Nasional, saya terbuka memaklumkan pada Presiden PAS, Timbalan Presiden PAS, Naib Presiden PAS, Setiausaha Agung PAS,
Dan ramai lagi pemimpin-pemimpin yang ada dalam PAS. Kita maklum dan kita beritahu. Datuk Dominic dan rakan-rakan dalam gerakan pun kita maklum dan kita beritahu. Bila mana usaha dibuat oleh Tok Guru Haji Hadi sebagai Presiden PAS untuk mempelopori suatu usaha untuk menyatu padukan antara perpaduan ummah, saya sebagai Presiden Bersatu mendokong ini. Kerana saya juga berpegang pada wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu ayat dalam Al-Quran. Surah apa itu? Syekh Ustaz kita ada kat sini. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. It is soal unity. It is about unity. Kesatuan dan perpaduan dan solidarity. Kita bincang dan kita maklumkan. Dan saya menyatakan saya sokong langkah yang Tok Guru telah buat ini. Tidak kira dengan sesiapa pun. Hatta musuh sekalipun. Dan sebab itu bila dikatakan PAS nak bertemu dan berbincang dengan UMNO, kita tak pernah objek. Kerana asas tujuannya ialah nawaitu yang baik. Dan bila mana saya ingat awal-awal tahun 2020, waktu itu Muafakat Nasional sudah pun terbentuk dengan piagamnya dan dikatakan sudah diterima antara PAS dengan UMNO. Dan waktu awal itu saya menjadi Perdana Menteri dan pengurusi Parti Bersatu. Saya menyatakan bahawa kita bersedia untuk bersama-sama dalam Muafakat Nasional. Kita ditawarkan dan dijemput untuk bersama-sama. Pada tak silap saya 18 hari bulan Ogos 2020. Bila kami dijemput itu datang surat rasmi daripada Tok Guru dan juga Presiden UMNO Zahid Hamini yang menjemput kami secara rasmi. Kami dalam bersatu berbincang dalam majlis tertinggi kami dan kami berpendapat kalau itulah nawaitu dan niatnya adalah suatu yang baik, kita harus memikirkan semasak-masaknya supaya kita juga bersama-sama untuk menyertai Muafakat Nasional. Saya nak terangkan ini bukan kenapa nak membuktikan bahawa atas niat dan nawaitu yang baik, apa saja usaha dibuat oleh sesiapa pun, hatta pimpinan kita dalam Perikatan Nasional, kita dokong dan kita sokong. Dan kita jawab bahawa kita bersedia untuk bersama dalam Muafakat Nasional. Surat rasmi saya hantar pada kedua-dua Presiden PAS dan UMNO. Tapi malangnya, selepas itu, sampailah ni, kata orang mana utara, tak ada apa berita dan khabar yang saya terima. Sama ada kesediaan kita untuk bersama-sama dalam Muafakat Nasional itu diterima ataupun tidak. Saya tidak ragu PAS terima. Tapi dalam waktu yang sama, tidak ada satu kenyataan kesediaan daripada UMNO untuk menerima bersatu. Bukan itu saja, dalam Perhimpunan Agung PAU, Perhimpunan Agung UMNO tahun 2020 telah membuat keputusan untuk menolak bersatu. Dia tolak. La, kata, ma mungkin Barisan Bersatu menyertai Muafakat Nasional. Ditolak oleh UMNO. Sedangkan awal-awal dia pelawar kita, dia jemput kita. Tak tahulah ini pelawar apa di bahasa Melayu ni. Ajak-ajak ayam. Wah. Saya tak pakar bahasa, Datuk Abzah pakar bahasa. Menjemput kita dan kita menerima baik. Kerana kita nakkan ada kesatuan dan perpaduan ummah. Memang pun semua ketiga-tiga parti adalah parti-parti utama mendokong perjuangan ummatun wahidatun. Tetapi malangnya kami tidak diterima. Jangan salah bersatu. Dan juga jangan salah PAS. Nak salah siapa ya? Nak salah siapa?
Bukan saja tak terima, dia tolak kita. Sampai saya pun tertolak jatuh daripada jawatan Perdana Menteri waktu itu. Ingat? Waktu pun awal pun mereka bersama-sama, tak tahulah. Mungkin kerana saya tidak tunduk. Saya ini biasa berpegang pada prinsip. Mana yang betul, ikut yang betul. Bukan betul atas diri saya, betul pada Allah kata betul, itu ikut. Bila mana dia kata minta supaya saya bantu untuk campur tangan dan urusan-urusan mahkamah, saya kata mungkin, tak boleh. Takkanlah Perdana Menteri tak boleh tolong. Boleh. Tetapi prinsip Perikatan Nasional tidak akan mencampuri urusan-urusan mahkamah. Setuju? Tak boleh campur tangan urusan mahkamah. Karena kita sebagai sebuah parti, kita mendukung perlembagaan. Kita menghormati prinsip 3 institusi penting. Eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri. Judiciary yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Legislatif yang diketuai oleh Speaker dan ahli-ahli yang berhormat di Parlimen. Kita tak boleh nak campur tangan urusan itu, bukan kenapa. Itu prinsip kita. Kebebasan dan independence of the judiciary. Jangan campur. Jadi bila saya tak campur, dia tolak saya dan saya berhenti daripada jawatan. Waktu mana negara sedang berhadapan dengan satu pandemik COVID-19 yang dikatakan unprecedented. Tak pernah berlaku dalam sejarah dunia, malahan tak pernah berlaku di negara kita. Alhamdulillah hari ini semua dah duduk di sini, tak ada pakai mask pun. Alhamdulillah. Saya tak nak ambil kredit. Nanti orang kata basuk pakul langkat sendiri. Tak apalah, kita bukan tujuan itu. Kita nak menyelamatkan rakyat dan negara kita. Dalam keadaan kita berhadapan dengan suatu situasi yang mengancam nyawa. Mereka bertindak rakus. Hanya kerana kita tak tertekan dan tertunduk dengan tuntutan mereka. Maka mereka jatuhkan kerajaan Perikatan Nasional yang mereka ada bersama-sama untuk mendukungnya di peringkat awal lagi. Tak sabar. Orang Perak kata tak sabar. Rakus kuasa. Ambil langkah yang membawa mudarat pada negara. Bagilah tempoh masa, bukan kerana saya seronok nak duduk jadi Perdana Menteri. Daripada tahun ini, awal 1 Mac saya angkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Wallahi, wabillahi, watallahu, saya Muhyiddin Mat Yassin dengan ini bersumpah dengan Allah, mengangkat tangan saya dan mengatakan saya adalah ini menjadi Perdana Menteri yang dilantik oleh Agong. Di waktu itu kita berhadapan dengan satu masalah besar. Negara kita tak terkecuali bagaimana negara lain menghadapi masalah COVID. Tapi lebih daripada isu masalah life, soal kehidupan, ialah masalah livelihood kita. Kehidupan kita terancam. Duduklah di rumah, jangan ke sana, jangan kemari, jangan ke sana, jangan kemari. Dah jadi lagu rap. Kenapa nak sekat dan halang supaya kita tak terjangkit oleh penyakit COVID-19? Siapa di sini kena COVID? Angkat tangan. Oh, tengok isteri saya pun angkat tangan. Saya pun angkat tangan. Kat depan sini pun ada yang angkat tangan. Terkena, nasib baik. Doa kita dimakbulkan, kita hari ini kembali sihat. Dah boleh duduk di sini. Waktu itu, kesan daripada masalah kesihatan tak selesai, masalah ekonomi kita lagi teruk. Jangan salahkan saya. Sekarang dah lepas lama ni ada orang salahkan. Inilah Muhyiddin bodoh dulu. Muka pun tolol. Tak tahu menguruskan negara, kerajaan gagal. Kerajaan tak gagal. Yang gagal UMNO. Tak faham dan situasi negara. Bertindak rakus sehingga kerajaan jatuh. Dan masalah negara masih tak dapat diselesaikan. Sampailah ni. Saya, Perdana Menteri yang ada ni, lantik saya jadi pengurusi Majlis Pemulihan.
untuk bantu pulihkan ekonomi, sosial, pendidikan negara. Saya tak nak mengatakan sejauh mana sudah berhasil ataupun tidak. Nak membantu. Pro bono kata orang. Bukan bahasa Jawa tu. Tak bayar apa. Saya tak minta 1 sen pun, wallahi. Kenapa nak membela dan membantu negara? Sebab itu bila kita sudah berada di sini hari ini, nak dilancarkan ni parti Perikatan Nasional di Perak ni, dah lancar dah lah. Ini formality tadi yang Datuk Peja sebut, dah 2 tahun dulu dah mula dah. Antara negeri yang paling utama terbentuk Perikatan Nasional ialah Perak. Tahniah dan syabas. Tak apalah, itu cerita sedikit. Ini mukadimah ni. Tak tahu fungsi bagi saya sampai pukul berapa subuh pagi ke. Mukadimah awal saja. Tapi tak panjanglah tuan-tuan. Nak menjelaskan tentang latar belakang kita, di mana kita bermula, kenapa kita di sini dan apa yang kita nak buat di masa kehadapan. It is about this country. Ini soal negara kita. Ini yang kita sebutkan selalu, doa kita, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Nak jadikan negara kita ni negara yang baik, yang mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang pun begitu. Tapi sudah dirosakkan. Image Malaysia di mata dunia tidak seperti dulu. Cerita lama dulu, kalau ada orang-orang Melayu Islam Malaysia pergi ke Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, jumpa orang Arab sana, kamu dari mana? Dari Malaysia, Pak. Waduh. Dia kata Malaysia tayyib, mumtaz, baik, nombor 1, Tengku Abdul Rahman. Dia sebut semua sekali itu. Sekarang kalau pergi ke Mekah, tanya ente dari mana? Tengok kiri kanan, segan nak cakap daripada Malaysia. Pasal apa? Malaysia. Itu cerita pasal Najib Abdul Razak. Dia sudah rompak wang negara beribu-ribu bilion. Malu, Pak. Cerita gitu. Orang Arab kalau cakap bahasa macam-macam telo Indonesia. Negara kita hari ini tidak seperti dahulu. Gah, perkasa. Orang kata menjadi singa ataupun tiger Asia. Datuk Asmin Menteri Perdagangan Antarabangsa. The Asian Tiger. Kita terkenal, gah. Tapi waktu sekarang ini sudah dirosakkan oleh perbuatan manusia yang melakukan kemungkaran dan kebobrokan yang luar biasa. Dan sebab itu waktu saya dalam kerajaan sebagai timbalan Perdana Menteri, duduk sebelah Perdana Menteri Najib Razak, saya tegur. Ini soal 1MDB ini bukan masalah kecil. Wang yang terlibat ialah berbilion-bilion ringgit. Jangan ada apapun niat dan nawai itu untuk ambil walau sesin pun. Hukumnya haram. Masuk neraka. Saya tegur. Pasal saya tahu, tuan-tuan mungkin tak tahu. Dan bila saya tegur, apa jadi? Saya ditendang keluar. Dekat apa? Kalau takdir Tuhan dah tulis dalam Lauh Mahfuz, Muhyiddin jadi timbalan hanya seketika, lepas tu terkeluar dan dikeluarkan. Mungkin ada musababnya. Ada baiknya. Kerana saya tak duduk bersama-sama dengan beliau dan bersyubhah, membuat satu kemungkaran yang membawa musibah besar kepada negara kita. Tak apa, saya rela. It's okay. Ini hidup di dunia. Macam tadi Ustaz, dia kata, bukan lama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita yang bernafas ni akan menemui maut. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau dah sampai ajal kamu, Allah kata tak boleh ditahan walau sesaat sekalipun. Pergilah kita. Tak lama, ini duniawi. Yang pentingnya kekal abadi, ukhrawi. Nak masuk ke Jannatun Na'im. Itu yang tujuan kita semua, baik kita Islam ataupun bukan Islam, niatnya nak pergi masuk heaven. Nak pergi ke syurga. Tetapi pertimbangan untuk ke sana itu di dunia. Kalau di dunia buat salah,
banyak kemungkaran, tipu rakyat, curi wang yang begitu banyak. Yang azab dan derita bukan seorang, jutaan manusia yang ada di negara kita menanggung beban. Hutang 1MDB ini dibayar berbilion-bilion, masih tak habis selesai. Tak tahulah Menteri Kabinet boleh beritahu kita nanti berapa lama nak habis selesai 1MDB punya hutang. Jangan hutang yang triliun yang lain tu memang banyak lagi. Akan berkurangan kalau ada wang untuk dibayar. Jadi sebab itu matlamat Perikatan Nasional ialah besar. Dan masanya sekarang. Tadi saya baca dalam WhatsApp kita, ada orang dah sampai beritahu, nampak macam besok nak bubar parlimen. Kita dah beritahu dah. Janganlah bubar sekarang. Bukan kami takut. Kami memikirkan soal rakyat. Kita prihatin dengan nasib rakyat. Kalau bubar sekarang, besok ada banjir besar. Yang tadi Datuk Hamzah dah baca saya. Dah ini banjir, banjir. Kita dah beritahu. Kita ucapkan tahniah dan syabas pada Menteri-Menteri Perikatan Nasional yang berani hantar surat pada Agong. Tak apalah. Nak menunjukkan pada rakyat kita concern about the life of our people. Kita prihatin tentang nasib rakyat kita yang akan terkesan mati, musibah, banjir, susah nak cari makan, rumah hanyut dan sebagainya. Bukan kita tak reti, tak tahu. Tapi kalau besok terbubar parlimen, apa nak kata? Dah sedia dah? Sudah sedia? Saya fikir Perak ni boleh menang. Saya dah rasa hari ni. Dah rasa dah. Saya masuk bilik gerakan pagi tadi, dibagi taklimat oleh Tok Peja rakan-rakan. Nampak ada harapan baik ni. Menang peringkat negeri Perak, menang seluruh negara, insya-Allah. Saya harap Johor pemenang. Tetapi tugas kita baru bermula. Kalau ialah terbubar. Yang kita duduk dekat 2 jam kat parlimen, ni ahli parlimen lagi tu. Duduk tengah dah tengok dengan Menteri Keuangan bentang belanjawan. Jadi apa? Belanjawan bentang. Kalaulah jadi besok, tak ada persidangan lagi, maka terbubar parlimen. Jadi belanjawan tu belanjawan apa? Halua telinga sedap dengar. Tapi tak apa tuan-tuan. Kalau belanjawan itu hanya terbenti kat situ, tak diluluskan lagi, bila pilih Perikatan Nasional, kita bentang belanjawan yang lebih baik daripada apa yang telah dibentangkan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. InsyaAllah. Bukan nak takabur. Kita ada pengalaman. Saudara jadi penggerak utama Perikatan Nasional. Kita akan turun berjumpa dengan pengundi yang jadi raja. Voters are king. Dia sultan. Dia penentu nanti. Kita ni jadi hamba. Kalau di Perak ada 1 juta lebih, itulah yang akan penentu bagi kita di Perak. Di seluruh negara entah 20 juta lebih ke, pengundi-pengundi itu penentu kita, nasib kita. Apa kita nak beritahu pada 20 juta pemilih yang ada ni? Tentu kita kata nak pilih Perikatan Nasional, tak? Jangan dia kata saya sokong Tan Sri Muhyiddin, saya nak pangkah Barisan Nasional. Pasal dia tengok muka dia ada dacing. Oh lama, itu zaman jahiliah dulu. Nak sokong Perikatan Nasional. Nanti ditanya kenapa Perikatan Nasional? Tak boleh ke pilih Pakatan Harapan? Bagi marang, keras. Saya ada pengalaman duduk dalam PH. Datuk Rena, siapa lagi yang ada dulu? Kita ada pengalaman duduk dalam PH. Siksa. Bertanya mungkin kenapa join PH? Satu matlamat nak jatuhkan kleptokrat biar Najib Tonggang Langgang jatuh dan Barisan Nasional kalah. Alhamdulillah. Kalahlah dia. Lepas tu kita duduk dalam Pakatan Harapan bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Saya Menteri Dalam Negeri macam Datuk Hamzah dulu.
Banyak nak cerita nanti sampai subuh. Tapi saya nak jelaskan, kerana tidak ada satu petanda dalam Pakatan Harapan. Pertama, berupaya untuk menyempurnakan apa yang dijanjikan dalam manifestonya. Tuan Mahathir sendiri kata, alah ni manifesto, memang tak boleh buat, kata dia. La ilaha illallah. Kalau dah Perdana Menteri waktu itu kata tak boleh buat, memang pun tak buat pun. Tetapi keduanya, saya dan rakan-rakan dalam Bersatu berpendapat kalau duduk lama lagi, hanyut Bersatu. Pasal orang Melayu tentu akan tentang kita, tak suka kita kerana kita bersama-sama bersyubhah tentang soal-soal hak Melayu dan Islam dan sebagainya dengan parti DAP. Jadi baik tak saya tinggalkan, tuan-tuan? Apakah itu satu pengkhianatan? Itu kerana yang kepentingan kita fikirkan ialah soal maslahat ammah. Ini Tok Guru yang disebut selalu. Ammah. Keseluruhan yang lebih penting, yang lebih utama ialah untuk bangsa kita, agama kita dan negara kita. Saya terpaksa tinggalkan. Dan akhirnya terkeluarlah kita daripada. Cukup 22 bulan saja. Jadi nak tanya kepada pemilih nanti kat Perak ni, nak pilih PH? Nak pilih ke tuan-tuan PH? Tak usah pilih. Tinggal 2. Habis nak pilih Barisan Nasional? Nak pilih Barisan Nasional, pilih UMNO semula. Yang bukan saja sudah terpalit, tapi dah bergelumang dengan masalah-masalah yang berlaku yang telah menyebabkan negara kita hampir hancur. Rosak, binasa, maruah, imej. Mereka mungkin tidak malu. Nah, ini sudah dilakukan oleh mereka. Jadi macam dalam UMNO dan BN sudah ada DNA ni. Ini ada doktor kat sini. Macam dah sebati dah. Kok kalau salah pangkah pilih BN, maka adat, resam, budaya lama akan balik semula. Rasuah tak boleh selesai. Salah guna kuasa biasa. Macam kita duduk dalam yang ada sekarang ni lah, saya nak sebutkan kerajaan yang terbentuk lepas masalah saya timbul lagi tu. Kita dokong itu untuk sementara sehingga sampai pilihan raya ialah untuk menstabilkan keadaan. Tapi langsung tidak dihormati kita. Kita Perikatan Nasional pendokong besar dalam kerajaan Nadir Bahar ini tidak diberikan apa-apa perhatian langsung. Segala apa yang dijanjikan dengan hitam putih tentang apa yang patut mereka sempurnakan khasnya Perdana Menteri yang ada sekarang, langsung tidak diberikan perhatian. Kalau dalam bahasa lain, apa makna? Tak menyempurnakan janji itu apa hukum, Ustaz? Sama hukum kan? Balik pada soal hukum. Jadi saudara, bermakna jangan PH, jangan BN, yang terpilih sepatutnya ialah Perikatan Nasional. Kita boleh berjanji pada rakyat apa yang kita nak buat. Bila saya memimpin negara selama hampir 17 bulan, kita tak ada manifesto. Tak ada manifesto. Tapi kita buat yang terbaik untuk negara. 530 bilion pakej ransangan yang kita sediakan. Menyelamatkan banyak penyagaan individu, orang miskin, orang susah. Sekarang lepas pandemik ini belum selesai, peratusan kemiskinan negara sudah meningkat. Dulu B40 katanya, sekarang sudah MB60. Bermakna bertambahnya jumlah orang-orang yang susah. Kita sediakan program prihatin, bantuan-bantuan bakul kotak, Dato' Rina. Terima kasih Menteri yang telah banyak membantu menyediakan kotak-kotak. Arahan saya dulu, Rina, kau turun bawah, pergi tolong rakyat, bantu, bagi kotak, bagi makan supaya jangan ada mati ke buluh. Alhamdulillah tak ada rakyat Malaysia mati ke buluh waktu zaman Covid ni. Ada? Yang sini ada yang dah mati ke buluh? Kalau mati tak ada kat sini. Tak ada. Jadi janji kita ni, kalau kita bentuk kerajaan negeri ataupun pusat, ialah nak menguruskan masalah rakyat ni kita. Yang sebahagian besar terkesan
Bila kita buat kajian demi kajian demi kajian, kita dapati yang konsisten, yang paling top nombor satu yang menjadi isu utama rakyat ialah soal apa dia? Bread and butter issue. Isu makan, isu nak hidup, isu pendapatan. Sebahagian besarnya menumpu pada soal itu. Lebih terkesan lagi ialah kerana inflasi begitu tinggi. Kadar harga bahan-bahan makanan kita sudah melambung naik. Saya tak tahu berapa harga satu gelas teh tarik kat sini ataupun roti canai. Kalaupun tak naik harga tapi dah kecil saiz. Makan 2 kali ngap masuk dah habis dah. Pasal kos harga bahan-bahan sudah meningkat tinggi. Itu tumpuan utama kita. Selain daripada isu-isu yang lain. Saya nak sebutkan sini. Nak memulihkan balik kehidupan kita. Nak mulih. Maknanya kalau belanjawan kita naik bentang nanti akan datang. Kita nak tumpukan pada sebahagian besar rakyat yang sudah terkesan dalam masalah kehidupan mereka. Ini harus kita bagikan perhatian dan keutamaan. Yang lain penting, soal integriti, soal rasuah nak menguruskan soal itu, ini itu penting. Tapi yang lebih penting ialah soal menyara keluarga, cost of living, soal bread and butter issue ini akan kita berikan perhatian. Menghidupkan semula perniagaan. Dan saya nak sebutkan sini, kita dah putuskan, tapi nampak kerajaan yang ada sekarang, tak tahulah besok habis kot tempoh dia, tak menyambutnya. Antara lain ialah minta supaya bank menyediakan moratorium kepada peniaga besar dan kecil dan juga yang mikro yang terkesan sebab COVID. Yang waktu kita dulu kita dah bagikan dia punya tempoh masa dikatakan moratorium 6 bulan. Dalam pertemuan saya banyak minta Tan Sri kalau boleh suarakanlah dan minta supaya bank negara arahkan semua bank dalam negara kita bantu usahawan-usahawan kita terutama Bumi Putra supaya taklah didesak untuk bayaran balik semula pinjaman dalam tempoh moratorium yang ditentukan. Bersetuju atau tidak? Saya nak jadikan ini resolusi Perikatan Nasional pertama sekali di Perak. Supaya kerajaan negara kita ini mesti menyediakan moratorium. Tapi kalau besok dah bubar, antara perkara kita nanti insya-Allah nanti terpilih dan jadi kerajaan, itulah antara janji kita untuk membela dan membantu rakyat di negara kita, insya-Allah. Jadi saudara, setakat itu yang saya nak ceritakan di sini, tapi saya rasa cukup sukacita dengan sambutan yang telah pun ditunjukkan pada malam ini. Saya yakin dan percaya berkat usaha kita dan ketekunan kita bekerja menyusun jentera untuk menghadapi pilihan gaya, maka Perikatan Nasional di Perak akan mencapai kemenangan yang boleh sama-sama kita banggakan. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.